Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Jaharuddin bin Padli. Kami daripada kumpulan 12 ingin membentangkan tajuk permintaan. Nama saya Farah Najiha binti Abdullah, nombor matrik S65671 dan ini adalah rakan-rakan saya. Saya Nur Hamiza binti Ismail, nombor matrik S67752. Saya Aisyah Natasha binti Jamaluddin, memegang nombor matrik S66921. Saya Siti Nur Umairah binti Muhammad Zain, S66198. Saya akan mulakan dengan pengenalan bagi permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan merupakan kesanggupan dan keupayaan membeli dan membayar bagi mendapatkan kuantiti barang yang berbeza dengan harga barang yang berbeza pada suatu tempoh tertentu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hukum permintaan. Hukum permintaan menunjukkan hubungan songsang antara kuantiti barang yang diminta dengan harga barang, iaitu semakin tinggi harga, semakin berkurang barang yang diminta, manakala semakin rendah harga, semakin bertambah barang yang diminta. Sebagai contoh, sebiji bola berharga RM10, kuantiti yang diminta adalah 4 biji bola. Manakala sebiji bola yang berharga RM5, kuantiti yang diminta adalah 6 biji bola. Hukum permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga barang lain, pendapatan, cita rasa pengguna dan lain-lain. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi permintaan atau determinant of other household demand. Faktor yang mempengaruhi permintaan terdiri daripada 5, iaitu harga, pendapatan, harga barang lain, cita rasa dan jangkaan masa depan. Harga merupakan elemen terpenting dalam mempengaruhi permintaan. Tetapi saya akan menerangkan 4 sahaja, iaitu pendapatan, harga barang lain, cita rasa dan jangkaan masa depan. Bahagi kepada 2, iaitu barang normal atau normal goods dan barang bawahan atau inferior goods. Apabila barang normal, hubungan antara pendapatan pengguna dengan permintaan barang normal akan positif. Berikut merupakan raja permintaan atau demand. Apabila pendapatan pengguna meningkat, maka permintaan terhadap barang normal seperti pakaian turut meningkat. Kelok akan beralih ke kanan dan sebaliknya. Apabila barang bawahan pula, hubungan antara pendapatan pengguna dengan permintaan barang bawahan adalah negatif. Di dalam raja, apabila pendapatan pengguna meningkat, maka permintaan barang bawahan seperti pakaian terpakai akan berkurang. Kelok akan beralih ke kiri dan sebaliknya. Faktor yang kedua ialah harga barang lain. Harga barang lain juga terbahagi kepada 2, iaitu barang pengganti atau substitute dan barang pelengkap atau komplement. Barang pengganti ialah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Contohnya, apabila permintaan kopi meningkat, maka permintaan teh juga akan meningkat. Ini kerana apabila harga kopi mahal, maka pengguna akan lebih memilih teh kerana harganya yang lebih murah. Barang pelengkap pula ialah barang yang digunakan bersama barang lain. Contohnya, mesin pencetak dengan dakwat mesin pencetak. Apabila harga mesin pencetak menurun, maka permintaan dakwat mesin pencetak akan meningkat. Ianya kerana harga mesin yang murah menyebabkan pengguna membeli mesin pencetak banyak dan menyebabkan permintaan dakwat mesin pencetak meningkat. Faktor yang ketiga ialah cita rasa. Cita rasa pengguna sentiasa berubah-ubah. Ianya dipengaruhi oleh perubahan fashion terbaru, iklim, kesedaran kesihatan, pengaruh iklan dan galakan jualan. Perubahan cita rasa pengguna akan mempengaruhi permintaan barang atau perkhidmatan. Sekiranya perubahan cita rasa pengguna menyebabkan kuantiti diminta bertambah pada setiap tingkat harga yang asal, kelok permintaan akan beralih ke kanan. Keadaan adalah sebaliknya, di mana kelok permintaan akan beralih ke kiri jika cita rasa pengguna terhadap sesuatu barang berkurangan. Contohnya,
KFC dan McDonald merupakan substitut yang sama. Tetapi, apabila kaedah pengiklanan McD yang lebih menarik, maka pengguna akan memilih McD berbanding KFC. Faktor yang terakhir ialah jangkaan masa depan. Apabila pengguna meramalkan harga barang akan naik pada masa depan, maka permintaan ke atas barang akan meningkat pada masa ini. Contohnya, pengguna meramal bahawa harga minyak masak akan mahal pada masa akan datang, maka mereka akan membeli minyak masak dalam kuantiti yang banyak, menyebabkan permintaan terhadap minyak masak pada masa ini meningkat. Jadual dan keluk permintaan. Jadual permintaan. Jadual yang menunjukkan kuantiti barang dan perkhidmatan yang diminta pada pelbagai tingkat rajah. Berikut merupakan contoh rajah terhadap barang X. Keluk permintaan. Keluk yang menunjukkan kuantiti barang yang diminta oleh seseorang pengguna pada suatu tingkat harga tertentu. Pada harga RM4, kuantiti diminta ialah 12 unit pada titik D. Apabila harga naik kepada RM6, kuantiti diminta turun kepada 9 unit iaitu pada titik C. Semakin harga menaik, kuantiti diminta akan menurun. Oleh itu, apabila titik A, B, C dan D disambung, maka terbitlah keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Perubahan kuantiti diminta merujuk kepada pergerakan di sepanjang keluk permintaan sama ada ke kiri atau ke kanan yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Apabila harga naik dari P ke P2 menyebabkan kuantiti diminta turun dari Q kepada Q2. Pergerakan pada keluk DD dari titik A ke C dikenali sebagai penguncupan permintaan. Sebaliknya, apabila harga turun dari P ke P1 menyebabkan kuantiti diminta naik dari Q ke Q1. Pergerakan pada keluk DD dari titik A ke B dikenali sebagai pengembangan permintaan. Perubahan permintaan merujuk kepada peralihan keluk permintaan sama ada ke kiri atau ke kanan yang disebabkan faktor selain daripada harga barang itu sendiri, misalnya perubahan pendapatan. Peningkatan pendapatan pengguna menyebabkan permintaan meningkat dari Q kepada Q2. Oleh itu, keluk permintaan beralih ke kanan dari D0 ke D2. Ia dikenali sebagai pertambahan permintaan. Sebaliknya, pengurangan pendapatan pengguna menyebabkan permintaan turun dari Q kepada Q1. Oleh itu, keluk permintaan beralih ke kiri dari D0 ke D1 dikenali sebagai pengurangan permintaan. Sampai di sini sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.